Pusat Racun Negara telah mengesan 2 kes keracunan ivermectin kebelakangan ini. Katanya kes pertama melibatkan seorang pengguna berusia 35 tahun yang mengambil sebiji ubat berkenaan sebelum mengalami gejala sesak nafas berpanjangan selama 5 hari. Manakala kes kedua pula melibatkan seorang warga mas yang dijumpai tidak sedarkan diri selepas dikatakan mengambil 15 biji ivermectin sekaligus. Topik yang paling hot pada masa sekarang adalah ubat ivermectin. Apa itu ubat ivermectin? Bolehkah kita konsum ubat ini? Adakah ubat ini selamat? Betul ke ubat ivermectin ni dapat mencegah dan merawat COVID? So dalam video kali ini saya akan terangkan secara terperinci apakah itu ivermectin dan kajian-kajian terbaru tentang ivermectin ini. Stay tune. Kepada yang baru di channel saya Dr. Samsyur. Kepada yang sudah tonton video-video saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada yang baru tonton, jangan lupa tekan subscribe dan like video saya. Apakah itu ivermectin? Ivermectin ini adalah ubat antiparasit. Ia digunakan untuk haiwan dan ia juga digunakan untuk penyakit-penyakit tropikal seperti penyakit strongyloidiasis, helminthiasis dan onchocerciasis, dan kebanyakan penyakit-penyakit ini adalah disebabkan oleh jangkitan cacing. Sebelum saya pergi lebih lanjut tentang ubat ivermectin ini, saya akan terangkan apakah gold standard untuk kajian saintifik. Untuk pengetahuan anda, gold standard atau standard utama untuk kajian saintifik adalah prospective study, double blinded dan randomized control trial. Ini bermaksud sesuatu kajian itu dibuat secara rawak. So, ubat yang diberikan kepada pesakit selalunya tidak diketahui oleh pesakit sama ada ubat tersebut adalah ubat ataupun placebo. Begitu juga kepada para doktor. Mereka tidak tahu mereka memberi ubat, rawatan ataupun placebo. Ini dinamakan double blinded study. Kenapa kajian seperti ini perlu dibuat? Pertama, kajian seperti ini perlu dibuat adalah yang utama sekali untuk mengelakkan bias. Dan yang kedua adalah untuk menilai rawatan protokol dan juga follow up yang seterusnya untuk melihat side effect atau kesan sampingan. Setengah pengkaji ataupun researcher menggunakan alasan bahawa ubat ivermectin ini sudah di-approve oleh FDA. Oleh kerana itu, mereka menyimpulkan bahawa ubat-ubat ini adalah selamat untuk dikonsum oleh pengguna ataupun pesakit. Walaupun tidak membuat kajian tentang keselamatan dan keberkesanan ubat tersebut terhadap penyakit COVID ini. Oleh itu, kita lihat banyak ubat ivermectin ini dijual over counter ataupun di farmasi ataupun di klinik secara tidak terkawal, terutama sekali di luar negara. Kita lihat di negara-negara Amerika Latin seperti di Peru, Guatemala, Bolivia. So banyak sangat ubat ini dijual dengan harga yang tinggi disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Ini kerana mereka percaya bahawa ubat ini boleh merawat COVID-19. Para pengkaji di Amerika Latin sudah memberitahu bahawa ubat ivermectin ini kurang keberkesanannya. Tetapi untuk mendapatkan volunteer ataupun peserta untuk dalam kajian saintifik untuk ivermectin ini adalah sukar di negara Amerika Latin tersebut disebabkan kebanyakan oleh mereka dah mengambil ubat ivermectin ini. Saya akan terangkan secara terperinci kenapa ubat ni sangat popular. Untuk ubat ivermectin ini, ubat ini mula mendapat perhatian apabila para pengkaji dari Australia mendapati secara in vitro ataupun di dalam test tube mendapati bahawa replikasi SARS-CoV-2 berkurangan sebanyak 5,000 kali ganda di dalam jangka masa 40 jam setelah diberi ubat ivermectin ini. Ini dikatakan dapat mengurangkan kadar replikasi virus COVID-19 dan anti-inflammatory ataupun anti radang. So far, ada lebih kurang 14 study yang sudah selesai. Ada yang membuat kajian seperti retrospektif study dan ada yang bias dan ada juga study yang bilangan pesakitnya adalah terlalu sedikit. Dan beberapa kajian dikeluarkan tanpa peer review ataupun expert review.
Dan untuk pengetahuan anda, ada beberapa studi sudah ditarik balik apabila dikritik atau dikomen oleh expert review ataupun peer review. Untuk pengetahuan anda, dos ivermectin yang telah di-approve oleh FDA, maksimum dos adalah 200 mikrogram per kilogram. Side effect ataupun kesan sampingan yang biasa berlaku adalah letih, sakit perut, loya, muntah-muntah, cirit-birit, pening dan gatal-gatal kulit. Side effect yang jarang berlaku adalah seperti Stevens-Johnson syndrome, ya, hepatitis, jaundice, asthma attack. Tetapi kalau overdose ivermectin ini, so anda boleh mendapat sawan, kebas-kebas, ekteksia atau hilang keseimbangan badan atau kematian. Untuk merawat COVID-19, ivermectin adalah ubat antiparasit. So, apa yang perlu kita tahu? COVID-19 adalah virusnya. Apa yang perlu kita tahu adalah berapa doskah yang diperlukan oleh ivermectin ini untuk mencapai antiviral effect. Itu soalan yang perlu kita jawab. Ada studi yang mereportkan bahawa maksimum dos ivermectin ini adalah 1700 mikrogram per kilogram untuk mencapai tahap antiviral. Ia adalah 8 kali ganda lebih daripada FDA approval. Untuk pengetahuan anda, maksimum plasma konsentrasi untuk ivermectin ini adalah 0.28 mikrogram dan 93% adalah bergabung dengan protein ataupun kita panggil protein bound, ya. Ini menyebabkan limitasi kepada sel-sel untuk mengambil ivermectin ini. Ada juga kajian yang telah dijalankan kepada anak-anak lembu, ya, dan ia menunjukkan kekurangan untuk mencapai tahap antiviral effect. So, kesimpulan daripada kajian ini menyatakan bahawa walaupun dos yang tinggi boleh ditoleransi, tetapi efek klinikal dalam julat 5 mikromolar tidak dapat dikenal pasti dan mungkin ada kesan toxicity. Ini adalah soalan yang sukar untuk dijawab. Berapa banyakkah dos ivermectin yang diperlukan untuk merawat COVID-19 kepada manusia? Dan adakah dos tersebut dapat memberi kesan yang buruk atau kebaikan kepada manusia? Apakah jalan yang kita ada? So, jalannya adalah kita perlu membuat studi di mana ia adalah prospektif randomized control trial yang besar dengan dos-dos yang berlainan dan juga kategori-kategori COVID yang berlainan. So, di sini kita perlu banyak partisipan ataupun subjek untuk melakukan kajian ini. Pada masa sekarang, lebih daripada 47 clinical trial yang sedang dan sudah dijalankan. Dan kajian-kajian ini adalah untuk melihat adakah ivermectin ini efektif untuk merawat ataupun mencegah penyakit COVID ini. Dan 14 daripadanya sudah tamat kajiannya. Untuk video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan daripada beberapa kajian yang telah dijalankan dan agak signifikan. Kajian yang pertama adalah randomized double blind trial di Dhaka Medical College, Bangladesh. Dan dalam kajian ini mereka merekrut 400 orang yang dijangkiti COVID yang ringan ataupun mild symptom, dan kumpulan ini menerima ivermectin 6 mg dengan doxycycline 100 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Dan setengah daripada pesakit tersebut menerima rawatan yang standard untuk COVID-19. Dan keputusan kajiannya di dalam kumpulan rawatan atau treatment group, 61% menunjukkan kadar pemulihan yang cepat ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah early recovery, dan 23% adalah lambat ataupun late recovery. Di dalam grup placebo pula, 44% early recovery dan 37% late recovery. Dan di dalam kumpulan rawatan menunjukkan 9% progres kepada tahap yang teruk ataupun severe dan 18% dalam kumpulan placebo. Walaupun kajian ini adalah kecil, kumpulan yang menerima rawatan ivermectin dan doxycycline menunjukkan keputusan yang baik. Kajian yang kedua adalah kajian daripada Urinakian Hospital, iaitu Observational Prospective Study di Argentina, ya. So, mereka merekrut 229 subjek dan selepas itu dibahagikan kepada dua kumpulan.
131 menerima rawatan standard iaitu PPE plus topical aorta corriginon di hidung dan di mulut, di dalam mulut ya, dan ivermectin topical di bahagian dalam mulut, dan yang lain menerima standard treatment plus PPE. Peserta dilihat semula setelah 1 bulan dan keputusannya tiada peserta dites dengan positif COVID di dalam treatment group dan 11 orang positif COVID didapati di dalam standard prophylaxis group. Kajian yang ketiga adalah daripada Zaghazi University di Egypt. Ini adalah randomized sequential assignment study. So mereka merekrut 340 pesakit dan 228 menerima rawatan prophylaxis ivermectin dan dosnya adalah berdasarkan berat badan. Dan di dalam kajian ini, kontrol group tiada rawatan. Peserta akan dilihat semula selepas 14 minggu dan keputusannya 7.4% di dalam treatment group mendapat simptom COVID dan 58.4% di dalam control group yang mendapat simptom COVID. Studi keempat, ini adalah randomized control trial di Iraq. Okay? Mereka merekrut 140 peserta. Setengah daripada mereka mendapat dos ivermectin 200 mikrogram per kilogram dan doxycycline, dan setengah daripada mereka mendapat standard treatment. Dan keputusannya menunjukkan bahawa ivermectin dan doxycycline group mengurangkan masa recovery daripada 17.9 hari ke 10.6 hari. Studi kelima adalah kajian di Egypt juga ya. So ia merekrut 600 pesakit, 400 yang bergejala dan 200 adalah pekerja hospital dan kontak di rumah. Peserta dibagi kepada 6 kumpulan yang berbeza seperti yang saya tunjukkan di sini. Studi endpointnya adalah melihat clinical improvement dan 2 negatif PCR test sekurang-kurangnya 48 jam dan berapa lama bermalam di hospital. Dan keputusannya adalah berbagai dan mereka tiada kumpulan placebo. Dan penulis merumuskan ivermectin adalah lebih efektif di dalam rawatan dan prophylaxis berbanding grup yang lain, termasuklah hydroxychloroquine dengan standard treatment. Tetapi tiada placebo dalam studi ini, so susah untuk mendapatkan konklusi yang solid. Untuk pengetahuan anda, National Institute of Health (NIH) pada bulan Ogos 2020 adalah melarang sama sekali kegunaan ivermectin untuk merawat COVID. Rekomendasi ini adalah berdasarkan expert opinion dalam penggunaan ivermectin terhadap penyakit COVID, dan pendapat ini dibuat sebelum clinical trial dijalankan. Dan saya rasa rekomendasi ini perlu dikemas kini pada masa sekarang. Well, adakah ivermectin ini berkesan untuk merawat atau mencegah COVID pada masa sekarang? Jawapannya mungkin. Saya masih berharap dan saya rasa ini adalah peluang yang baik untuk ubat ini disebabkan ada beberapa kajian yang menunjukkan keberkesanannya. Tetapi daripada membuat keputusan terburu-buru seperti apa yang berlaku kepada beberapa ubat sebelum ini seperti hydroxychloroquine, convalescent plasma dan remdesivir, kita perlu menunggu keputusan daripada prospective randomized blinded study dengan placebo yang besar. Di Malaysia, kajian klinikal untuk ivermectin ini telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan ia melibatkan lebih daripada 18 sebuah hospital kerajaan yang melibatkan lebih daripada 500 pesakit di dalam kategori 2 dan 3. Dan kajian ini telah pun dimulakan pada 31 Harbin 5 2021 dan dijangkakan akan tamat pada September ini. Dan saya berasa sangat teruja untuk melihat keputusan kajian pada kali ini. So pada masa ini saya tidak akan memberi ubat ivermectin ini kepada pesakit saya. Tetapi saya berharap ia akan berubah pada masa akan datang selepas semua kajian ini telah tamat. Jadi, apa pendapat anda? Kongsikan. Dan saya harap anda juga jangan beli ubat ini over the counter. Kita sama-sama sabar dalam menunggu keputusan kajian yang lebih terperinci. Sampai di sini saja pengungsian saya pada kali ini. Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. And apple a day, keep the doctor away. Kita jaga kita. See ya.